Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adli Syahmi bin Muhammad Nur. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang satu perayaan yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu Hari Raya Puasa ataupun dikenali sebagai Hari Raya Aidilfitri. Baik, Hari Raya Aidilfitri ini adalah untuk meraihkan kemenangan umat Islam yang mana telah berjaya mengharungi ataupun berjaya menahan lapar dan dahaga. Baik, seperti mana yang kita ketahui bahawa Hari Raya Aidilfitri ini disambut pada 1 Syawal setelah berakhirnya 30 hari bulan Ramadan. Hari Raya Aidilfitri ini sudah semestinya tidak sabar untuk disambut oleh setiap peringkat umur. Sebagai contoh, kanak-kanak mereka tidak sabar untuk bermain meruncun, bergembira dan mendapat duit raya. Bagi peringkat dewasa, mereka juga tidak sabar untuk menziarahi sanak saudara yang mana lama tidak ketemu. Kenapa hari raya di Malaysia ini disambut dengan begitu meriah? Baik, kerana sebelum menjelmanya 1 Syawal, setiap sanak saudara mereka telah berkumpul di suatu tempat, sebagai contoh kampung mereka, dan bila keesokan harinya mereka bangun dan mereka solat jemaah bersama, iaitu solat Aidilfitri. Selepas solat, mereka teruskan dengan majlis bermaaf-maafan antara satu sama lain, di mana mereka salam-salaman dengan sanak saudara, dengan pakcik, makcik mereka, adik-beradik, anak-beranak. Selepas itu, mereka akan mengadakan jamuan makan. Di sini menunjukkan, di sini kita dapat lihat satu ikatan yang agak kuat antara ahli. Sekian saja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Ilmi bin Hazri Fazli akan menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan perayaan Hari Raya Aidiladha yang juga lebih dikenali sebagai Hari Raya Haji dan Hari Raya Korban. Hari Raya Haji dan Hari Raya Korban ni disambut pada 10 Zulhijjah sehingga ke 13 Zulhijjah mengikut kalender Islam, iaitu kalender Hijri. Dapat berapa sebab pada kenapa kita sebagai orang Islam menyambut perayaan tersebut? Antaranya adalah kerana ia menandakan tempoh tamatnya ibadah haji yang dimana merupakan rukun kelima Islam. Yang antara sebab utama yang lainnya adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Tapi dalam peristiwa tersebut, seperti apa yang kita tahu, Nabi Ismail telah digantikan dengan seekor kibas. Maka dengan itu menunjukkan ketaatan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah. Dan apa yang ada semasa waktu perayaan Hari Raya Haji ni? Dan terutamanya adalah pada korban. Solat Raya Haji, untuk solat Aidiladha, umat Islam disunatkan untuk memakai pakaian yang cantik, yang bersih dan juga berwangi-wangian. Lepas selesai ibadah Raya Haji ini, masyarakat Islam akan bersama-sama berkumpul di masjid, tidak pun di surau, untuk menyembelih binatang-binatang ternakan. Hasil korban tersebut akan dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai korang, hari ini Izzah nak menceritakan mengenai perayaan Deepavali. Jadi perayaan Deepavali ini adalah satu perayaan yang disambut oleh orang yang berbangsa India dan beragama Hindu di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Jadi perayaan Deepavali ini adalah satu perayaan pentinglah juga di tanah air kita Malaysia ni. Sebab itulah hari Deepavali ini diberi satu cuti umum, cuti awam. Jadi Izzah nak terangkan mengenai 5 perkara menarik mengenai perayaan Deepavali ini. Sama ada korang tak tahu, sama ada korang tahu. Jadi mari kita pergi satu persatu. Yang pertama, perayaan Deepavali ini disambut pada bulan ke-14 IRC kalender Tamil. Kalau dekat tanah air kita biasanya disambut antara bulan Oktober ke bulan November macam itulah. Jadi ada banyak perkara menarik mengenai Hari Raya Deepavali ini. Hari Deepavali ini. Okey, Hari Raya Deepavali ini biasanya disambut dengan penuh meriah dekat seluruh rumah
orang yang berbangsa Hindu. Jadi ada beberapa perkara yang mereka lakukan semasa menyambut hari Deepavali ini. Jadi yang kedua, perkara menarik kedua ni adalah mereka akan bangun seawal pukul 3 pagi. Mandi, bersihkan diri, siapkan diri, pakai baju perayaan diorang, sari semua, dan diorang akan letak hidupkan api dan juga pelita dekat seluruh kawasan rumah diorang. Tujuannya adalah ini adalah satu perayaan yang berkisahkan tentang cahaya. Jadi sebab itulah mereka menerangi rumah mereka semasa menyambut hari Deepavali ini. Okey. Perkara menarik ketiga ni ada kaitan dengan perkara menarik kedua. Jadi mereka percaya bahawa hari raya Deepavali ini adalah satu simbolik kemenangan kejahatan melawan kebaikan, melawan kejahatan. Jadi dekat sini kebaikan ni menang melawan kejahatan. Sebab itulah mereka meraihkan hari Deepavali ini dengan cerah, dengan terang, dengan pelita, cahaya. Deepavali tu, perkataan Deepa tu sendiri membawa maksud cahaya. Jadinya kisah kemenangan kejahatan melawan kebaikan melawan kejahatan ini diambil dari satu kisah legenda Raja Narasuka melawan Dewa Krishna. Okey, seterusnya kita pergi ke perkara ketiga. Perkara ketiga ni semua orang yang beragama Hindu yang menyambut Deepavali ini akan menyambutnya dengan sangat gilang gemilang, orang kata, dengan ada pelbagai hiasan-hiasan menarik. Kalau korang perasan, korang pergi rumah kawan korang yang beragama Hindu, korang akan nampak dekat atas lantai pintu lah, dekat ruang masuk pintu tu akan ada kolam. Jadi kolam ni adalah hiasan yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan. Sangat menarik, sangat cantik. Memang sangat tertariklah kalau kita tengok kolam tu. Jadi kolam tu sendiri membawa maksud yang perayaan Deepavali ni bukan sahaja disambut oleh orang manusia, tapi juga disambut oleh tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna macam tu. Okey, perkara menarik keempat, mereka akan menghidangkan kuih-muih dan juga makanan tradisional yang biasanya kita dengar, halwa dan ladu. Saya pernah rasa halwa dan ladu ni, rasa dia sedikit manis tapi sedap. Sedap. Tak dapat nak terangkan macam mana sedap tu rasa dia. Tapi dia rasa manis, rasa manis-manisan. Okey, antara kuih-kuih tradisional yang diorang hidangkan biasanya kuih muruku dan juga ada rasa. Okey, seterusnya perkara menarik yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ni sama je macam kita. Biasanya diorang akan bagi ampau lah. Biasanya orang yang lebih tua akan bagi kepada kanak-kanak. Ampau ni bentuk bilik, biasanya diorang akan masuk ke dalam sampul yang cantiklah sampul tu. Ada warna-warni, ada lukisan, ada ekstrak, dan diorang akan bagi kepada kanak-kanak. Okey, itu sahaja perkara-perkara menarik yang disambut semasa perayaan Deepavali. Jom kita belajar tentang Hari Thaipusam. Okey, Hari Thaipusam ini merupakan hari perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu untuk menghormati Dewa Hindu, iaitu Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam. Okey, mesti korang tertanya-tanyakan kenapa mereka menyambut Hari Thaipusam ini. Hari Thaipusam ini sebenarnya disambut untuk menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi pada hari itu mereka akan gunakan susu. Kenapa susu? Susu ini dianggap paling suci. Mereka akan masukkan susu ini ke dalam belanga tembikar, tapi sekarang ni mereka akan pakai belanga aluminium. Belanga ini akan dijunjung di atas kepala dari luar kuil hinggalah ke dalam kuil. Selain daripada susu, mereka akan gunakan kavadi. Bagi yang memohon ampun agar dosa mereka diampunkan, kavadi akan dibawa atau dijunjung di atas bahu atau di atas kepala. Kavadi ini diperbuat daripada besi atau kayu di mana atasnya terletak patung Dewa Murugan dengan pelbagai saiz dan bentuk. Terdapat lagi cara menyeksa diri yang digunakan untuk menunjuk bahawa mereka ni memohon ampun. Antaranya ialah berjalan di atas kasut berpaku. Ada juga yang mencucuk panah besi pada lidah dan pipi dari kiri ke kanan dengan panah pendek atau panjang. Yang lain pula akan mencucuk belakang mereka dengan puluhan mata pancing yang bersaiz 10 cm. Mata pancing itu disangkutkan dengan buah limau nipis yang sangat pedih rasa dia. Ada juga yang mata pancing ini dia bertali dan ditarik oleh para pembantu. Boleh dikatakan masa itu mereka berada dalam keadaan separuh sedar. Sejarah sambutan Tahun Baru Cina dikaitkan dengan seekor raksasa bernama Nian yang muncul pada musim bunga dan mengganggu masyarakat Cina pada zaman dahulu. Untuk melawan raksasa ini, penduduk mula mengecat dinding dan rumah dengan warna merah serta membuat bunyi bising seperti mercun lalu berjaya mengusir Nian. Adat-adat ini membawa kepada perayaan Guo Nian. Ia disambut secara besar-besaran menandakan kelahiran Tahun Baru mengikut kalender lunar.
Bila tiba masa perayaan, kaum Cina mula membersihkan rumah secara menyeluruh dengan kepercayaan ia akan menghalau nasib malam pada tahun lalu dan bersedia untuk menjemput nasib baik untuk tahun baru. Untuk menyambut perayaan ini, kaum Cina akan berkumpul di rumah yang terdapat ahli keluarga yang paling tua untuk makan besar. Simbolnya adalah ikatan kekeluargaan yang erat menjadi tunjang masyarakat yang harmoni. Hidangan makanan pula mempunyai simbolik masing-masing seperti menu berasaskan ikan, ladu, mi panjang umur dan limau mandarin. Sambutan Tahun Baru Cina dimeriahkan dengan pemakaian baju berwarna merah, ucapan Kong Hei Fat Choi, aktiviti berziarah, pemberian ampau kepada kanak-kanak dan individu belum berkahwin, tarian naga. Tang larang dalam perayaan ini antaranya adalah perbincangan tentang kematian atau nasib buruk pada hari perayaan. Seterusnya adalah penyapu akan disimpan agar nasib baik pada tahun baru tidak akan disapu keluar. Akhirnya, pada hari ke-15 perayaan, Cap Goh Mei atau Pesta Tanglung disambut sebagai penutup perayaan Tahun Baru Cina. Hari Gawai merupakan satu perayaan yang disambut di Sarawak oleh pribumi Sarawak, terutamanya Iban, Bidayuh dan orang Ulu seperti Kenyah dan Kayan. Gawai bermaksud pesta di mana Hari Gawai merupakan hari untuk menyambut tahun baru yang ditandakan dengan berakhirnya satu tempoh menuai padi dan bermulanya musim menanam padi yang baharu. Perayaan Gawai berlangsung selama sebulan. Mereka mempunyai beberapa upacara yang besar yang dijalankan di rumah panjang dan juga di bandar. Kaum wanita juga turut membuat kuih-kuih muih seperti kuih sarang semut, kuih acuan dan kuih sepik. Hidangan istimewa seperti nasi pulut pansuh yang dimasak di dalam ruas buluh merupakan simbolik bagi perpaduan dalam kalangan komuniti kerana kelekitannya. Acara-acara tradisi seperti mendirikan pohon renyai di mana makanan dan minuman telah digantung pada pohon tersebut. Kemudian masyarakat atau tetamu yang berada di rumah panjang diminta untuk menari tarian ngajat mengelilingi pohon tersebut dan diiringi dengan alunan bunyi gong. Pertandingan Ratu dan Raja Gawai iaitu Pekik Kumang dan Pekik Keling juga diadakan sebenar Hari Gawai. Penilaian Ratu dan Raja Gawai ini telah dinilai dari segi kebijaksanaan dan ilmu yang mendalam tentang adat resam mereka selain daripada kecantikan dan ketampanan yang mereka miliki. Tidak ketinggalan juga Malam Air Pengayun di mana ia merupakan acara yang wajib yang diadakan pada 31 Mei di mana seluruh masyarakat di rumah panjang akan berkumpul dan meminum air tuak sambil melaungkan Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyaman. Sebagai tanda mereka berdoa supaya diberikan kesihatan dan rezeki yang lebih pada tahun hadapan. Hai, saya Farhana dan saya nak ceritakan mengenai Christmas. Kalau korang tahu, Christmas ataupun lebih dikenali sebagai Hari Natal adalah sambutan bagi penganut agama Kristian. Apa cerita di sebalik sambutan Christmas ni? Sebenarnya, dulu orang Rom sambut festival Saturnalia untuk hormati dewa pertanian mereka iaitu Saturn dan dewa matahari pada 25 Disember. Apa kaitannya pula kan? Ianya disebabkan gereja memilih tarikh ini sebagai kelahiran Yesus untuk serap tradisi Saturnalia ini dan tarikh ini dipilih oleh Paus Julius I. Elemen utama perayaan adalah pokok Christmas. Mereka akan hias pokok Christmas tu dengan gula-gula, lampu dan hiasan dengan bolai bersinar tu. Bila Christmas akan dekat, mesti kita akan ingat Santa Claus kan? Santa ni adalah gelaran bagi Saint Nicholas. Beliau ni seorang yang pemurah sebab suka tolong orang-orang miskin dan sakit dan dikatakan pelindung bagi kanak-kanak dan pelaut. Pada hujung abad ke-18, orang-orang Belanda berkumpul untuk menghormati kematian beliau di Amerika. Sampaikan ada penyanyi terkenal iaitu Clement Clarke buat puisi tentang beliau yang bersifat periang dan meluncur di bumbung-bumbung rumah dengan kereta luncur dan rusa untuk beri hadiah kepada kanak-kanak. Amalan lain penganut agama Kristiania adalah pergi ke gereja di pagi Christmas untuk dengar peristiwa kelahiran Yesus dan juga pembacaan kitab. Korang mesti nak tahu kan apa yang mereka makan waktu Christmas kan? Makanan mereka semuanya sedap dan yang paling menarik adalah ayam Belanda yang besar dan mereka akan jemput jiran-jiran mereka untuk makan sekali. Ada juga makanan setengah seperti kek buah, biskut, puding plum dan pie shepherd. Kalau korang nak tahu, pakaian mereka ni simple je sebab pakaian mereka bebas dan boleh pakai apa sahaja. Dress, blouse, t-shirt ataupun pakaian yang menyerupai Santa.
Yes, jadi melalui kajian ini kami dapat mengetahui sedikit latar belakang perayaan yang ada di Malaysia ini. Perayaan utama atau terbesar di negara ini akan disambut oleh semua kaum yang ada di Malaysia. Perayaan tradisi ini melahirkan perpaduan terhadap bangsa di Malaysia, melahirkan nilai hormat menghormati antara kaum dan perpaduan bertambah erat dengan kunjung-mengunjung antara kaum semasa perayaan. Semangat kenegaraan ini dapat dilihat dan dicapai melalui penghargaan dan penjiwaan mengenai pengorbanan dan usaha tokoh-tokoh terdahulu dan sekarang untuk membentuk masyarakat berbilang kaum dan menghormati satu sama lain dari segi budaya dan agama sekaligus mengelakkan daripada berlakunya peristiwa 13 Mei. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap evasif atau mengelak bagai enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing. Kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap bertolak ansur.